Di antara orang yang berpendapat begini, di antara tokoh yang berpendapat begini ialah Allamah Badruddin Zarkashi. Dia kata gini dalam kitab ni, innahu laysa fi marahilil jihad naskhun. Tidak ada nasakh. Marhalah-marhalah jihad yang kita sebut tadi tak ada nasakh. Bahkan setiap ayat-ayat tadi itu dipakai sesuai dengan keadaan dia. Kalau keadaan itu berulang pula seperti mana yang disyariatkan sejak dulu lagi, dipakai pula. Zarkashi dalam kitab dia Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia bagi dia bagi tentang nasakh, dia bagi. Yang ketiga kata dia, sesuatu perkara yang diperintahkan kerana sesuatu sebab, yang kerana adanya sesuatu sebab, kemudian sebab itu hilang. Sebab itu hilang. Lepas tu dia amarilah contoh, termasuklah jihad ini. Ini bukan nasakh sebenarnya hak lagu ni. Bila sebab dia tak ada, maka tak ada lah. Bila sebab dia tak ada, tak ada lah. Bila sebab dia ada lah hak lagu ni. Jadi termasuk jihad. Bahkan ini orang panggil nas'un. Seperti Allah SWT berfirman au nunsiha. Jadi ini orang panggil munsa, hukum yang munsa. Ataupun dalam istilah yang lain dipanggil hukum mu'allaq, bukan mansukh. Supaya hamba apa kan kita sudah ayat dah sebelum pada ni, hamba tu bukan mansukh tapi munsa ataupun mu'allaq. Dia kata huwal amru bil qital, iaitu perintah supaya perang bila orang Islam ni kuat. Dalam keadaan lemah, hukumnya kena sabar. Sabar supaya sampai Nabi masa duduk Mekah tu lah. Dengan penjelasan ini kata dia, ternyatalah lemahnya pendapat ramai daripada ahli tafsir yang mentafsirkan ayat-ayat yang memerintah supaya ringankan itu, supaya ringan lah, maknanya maafkan orang kafir tak secara ke dia apa tu, dia kata mansuh dengan ayat pedal. Ayat pedal tu maksudnya ayat perang lah, lemah tu kata dia. Bukan lagu tu. Zarkashi kata bahkan hiya minal munsa, hak ni termasuk dalam munsa yang ditangguhkan, yang digantungkan sementara kerana tidak ada sebabnya, tidak ada cukup persediaannya. Dia kata ini bukan nasakh. Sebab nasakh maknanya hilang, tak ada langsung, tak boleh nak pakai sokmo dah. Tak boleh nak pakai sokmo. Ini tidak. Apabila tiba masanya boleh pakai pula. Lepas pada tu mari pula masalah jihad ini. Ada jihadud daf'i, ada jihad ibtida orang panggil. Jihad daf'i ini sekadar mempertahankan diri. Jihad ibtida itu maknanya kita serang orang walaupun dia tidak serang kita. Di sini hak ni yang menjadi masalah, yang menjadi pertikaian di antara ulama tu. Ada ulama mengatakan hak yang keempat tadi tak boleh, iaitu kita nak mula tu tak boleh. Tak apalah. Kita tidak nak itu semua. Cuma jihad ibtida ini mengikut kebanyakan ulamanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Adapun jihad difa' itu fardu ain. Fardu ain. Walaupun ada juga, bahkan di kalangan sahabat pun ada juga mengatakan jihad ibtida ini pun fardu ain juga, tapi ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan fardu kifayah. Ini dia sebut dalam Fathul Bari ke apa adalah sebut tu. Jadi kesimpulannya jihad ibtida ni ada. Cumanya ana ambil jalan tengah di antara duanya. Kalau Maulana Taqi Uthmani ni dia sebut memang ada, memang kena jihad, tak boleh tinggal langsung orang kafir. Maknanya kalau kita kuat, kalau kita tidak, kita berdosa walaupun mereka tidak serang kita. Di satu pihak yang lain, Muhammad Abdu, Rashid Ridha dan ramai lagi yang lain, dia kata tak ada langsung jihad ibtida ni, tak ada langsung. Tapi pada anda ambil jalan tengah, iaitu nak kata perang semua keadaan, tidak juga. Sebab kita tengok dalam sejarah, ada juga negara-negara yang tidak serang. Tidak serang, dia biarkan. Mana kalau keadaan negara tu mana dia tidak mengancam kita,
Dan dia pun berdamai dengan kita. Ada perjanjian damai dengan kita. Jadi dalam keadaan itu kita pun nak dakwah dia pun tak ada jadi masalah. Dia tak nak ganggu kita. Dalam keadaan itu kita tak boleh perang. Tapi dalam keadaan orang di satu negeri itu dianiaya, apalagi mereka meminta kita supaya melepaskan mereka daripada cengkaman pemerintahan yang zalim misalnya, dalam keadaan itu kita ada kuasa, ketika itu wajib, walaupun dia tidak serai kita, gitu. Itu jalan tengok. Dalam keadaan ni tak jadi masalah. Sebab tujuan sebenarnya nak perang siapa, hak maksud kata perang ibtidak tadi, nak suruh kuasa orang kafir lemah dan nak suruh dakwah Islam tu boleh sampai. Jadi kalau boleh sampai, tak ada halangan. Dan kalau kita kata perang semata-mata, pada ketika tu orang boleh kata juga kita ni macam paksa lah. Walaupun kita tidak paksa. Dia pun kata, Taqi Osmani pun kata, setelah dia jatuh ke tangan Islam, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Dia pun kata lagu tu. Cuma kena perang. Sebab apa? Sebab kalau duduk di bawah pemerintahan kafir, dia akan banyak benda-benda yang tak boleh. Orang Islam tak boleh. Tak boleh dibiarkan begitu. Mana lock. Misalnya orang guna di dalam pemerintahan kafir, banyaklah berlaku lagu tu. Riba tu pada hakikatnya wak nyayang orang. Ada guna orang perempuan untuk melariskan barang-barang, untuk kempen, untuk gapo. Jadi alat orang perempuan tu duduk di dalam bar tempat tari menari, jadi jual maruah dia, setengah-setengah negara biasa, tak apa jadi pelacur. Dalam itu maknanya memperhambakan manusia. Dalam keadaan ada sebab, boleh perang. Bahkan kita kena perang, lepaskan orang itu daripada cengkaman tu. Mana sebab pemerintah Islam ni, sebab apa ya perang tu? Sebab nak bagi kuasai negeri itu, bukan nak suruh orang masuk Islam, supaya hukum Islam tu jalan. Bila hukum Islam jalan situ, orang kafir pun dia tak boleh buat benda lagu tu. Itu tujuannya. Bila Islam kata supaya ni lah, undang-undang orang putih, tu yang berkuasa, yang berdaulat, kita kata. Ni pun lagu tu. Sebab apabila hukum Islam jalan, tak ada dah, tak boleh nak benar dah, tak boleh nak ni. Tapi kalau selagi hukum kafir jalan, banyak perkara lah dalam Islam tu haram. Dia kata tidak menjatuhkan maruah manusia, tidak memperhambakan manusia. Bahkan dia kata kita tolong dia sebab dia dapat biti. Tengok, dari segi konsep tak serupa. Dengan sebab itu kita tak boleh cara ke dia. Pada hakikatnya mengikut kita, dia buat nyaya kepada manusia. Dia buat nyaya kepada manusia. Jadi kita kena tanggungjawab kita melepaskan orang itu daripada kekuasaan kafir, bukan daripada agama kafir. Kalau dia jatuh ke tangan Islam, dia tetap kafir. Kalau dia tak masuk Islam, tak apa tu, memang tak boleh nak paksa. Tetapi paksa tunduk kepada kuasa Islam, hukum Islam, itu boleh, bahkan wajib. Itu mengikut dia. Jalan tengahnya, anak kata tadi, iaitu ambil lagu tu, barulah orang tak boleh kata kepada kita. Dan ada sebab, cukup sebab itu. Cukup sebab. Kita tengok mana dalam sejarah Islam ni ada semua kafir muahid, kafir gapo. Jadi kalau tak boleh semua kafir ni buat perjanjian damai dengan Islam, tak ada lah kena perang berlaku. Sedangkan tidak, bukan semua negara pergi sahabat tu pergi serai tu dia serai berlaku. Ada dia biarkan. Sebab dia kira ni tidak mengancam dia dan kita tak jadi masalah dengan dia. Dia buat perjanjian damai dengan kita. Hak tu jalan tengah. Cuma dia tolaklah alasan orang yang kata tak ada langsung. Anak pun tak terima juga. Orang kata tak ada langsung, tak boleh. Orang duk terkiak-kiak, orang kafir di negeri dia terkiak-kiak kena nyaya, dia tolong kita tak boleh. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia tidak bagi serai kita. Kita tak boleh selamatkan dia. Tak kena lagu tu. Golongan yang kedua ni dia kata tak ada. Selagi orang tak serai kita tak boleh nak mula perang. Tak boleh kok mana-mana. Ikutlah negeri dia tu jadi lagu mana pun. Sedangkan kalau kerajaan tu tidak jatuh, macam mana orang tu nak jadi Islam? Macam mana orang tu nak jadi baik? Dia tak sedar hak tak molek tu.